Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem drama, seram, misteri dari 2021, bertajuk Hypnotic. Seorang wanita di bangunan pejabat cuba menghubungi seorang detektif. Dia jelas terganggu, dia berjalan melalui box office seolah-olah paranoid. Dia masuk ke dalam lift dan berdiri membelakangi dinding, takut dengan seseorang atau sesuatu. Dia menerima panggilan, nombor yang tidak dikenali. Memikirkan itu mungkin detektif, dia menjawab dan seorang lelaki memberitahunya, Andrea, begini caranya dunia berakhir. Lift berhenti, percubaannya untuk keluar adalah sia-sia, bunyi jeritan bernada tinggi memenuhi kepalanya, tiba-tiba terasa seperti dinding menutup dirinya dan dia terhantuk. Jane melawat rakannya, Gina, yang diberinya tumbuhan mati untuk parti pindah rumahnya. Gina mendedahkan berita buruk, Brian ada di sini, bekas tunangnya. Dia memberitahu Gina dia akan minum segelas wain dan kemudian semuanya akan baik-baik saja. Di dalam kedua-duanya menyedari satu sama lain dan Scotty, suami Gina, meminta maaf, mengatakan dia tidak tahu Jane akan datang. Gina memperkenalkan Jane kepada dari Colin Mack. Dia memberitahunya bahawa Colin adalah ahli terapi ajaib dan dia mempunyai pengalaman hebat dengannya. Kemudian, di meja, mereka bercakap tentang pekerjaan mereka. Ternyata Brian dan Jane kedua-duanya adalah jurutera perisian, tetapi Jane tidak berfungsi sekarang. Kerana kebiasaan, Jane sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Halang Brian daripada makan makanan ringan, dia pasti ada bijan mereka dan Brian alah kepada mereka. Jane sedikit mabuk apabila Collins menghampirinya dan meninggalkan bukti kelayakannya, sekiranya berlaku dia berminat. Semasa Jane menunggu Ubernya, Brian memberitahunya bahawa dia memikirkannya sepanjang masa dan rindu dia. Jane adalah pemangkin kepada perpisahan mereka, dia hanya mahu lelaki itu menjauhinya. Dia masih menawarkan untuk membawanya pulang. Dia fikir ia adalah idea yang tidak baik, tetapi ia hanya satu perjalanan. Pada waktu pagi, ternyata, mereka mempunyai tidur yang baik bersama-sama. Dia bertemu dengan Gina di sebuah kedai kopi dan memberitahunya semua butiran. Jane hanya tidak berpuas hati dengan hidupnya dan Gina sekali lagi mencadangkan lawatan ke dari Collins. Jane bersetuju untuk melakukannya sekali. Di bilik menunggu Collins, seorang wanita meninggalkan pejabatnya dan memberitahu Jane bahawa dia sepatutnya melihatnya dia apabila dia mula. Dia memuji Collins ke langit. Di pejabatnya, dia gembira dia memutuskan untuk masuk. Jane memberitahunya tentang masalahnya, dia tidak berasa ingin melakukan apa-apa di sekitar rumah atau di luar, mungkin dia harus mengurangkan alkohol. Dia memberitahunya bahawa tabiat buruk datang dari isu yang lebih mendalam, sentiasa ada puncanya. Dia memintanya untuk memberitahunya lebih lanjut tentang Brian. Jane gembira dengannya tetapi dia mengalami keguguran, selepas itu dia tidak boleh mendapatkan hidupnya bersama dan memutuskan pertunangannya dengan Brian. Collins mencadangkan hipnoterapi, ubat yang sangat baik untuk orang yang mengalami trauma. Jane menentangnya. Tetapi apabila dia bertanya kepadanya apa yang dia mahu, dia menjawab bahawa dia mahu bahagia. Dia bersandar padanya dan memintanya untuk membenarkan dia membantunya. Hipnoterapi bermula dengan dia menumpukan perhatian pada cahaya yang berkelip. Beberapa perkataan yang lembut daripada Collins buat dia berehat dan bayangkan hutan dengan kicauan burung. Dia bangun dengan biliknya terang benderang tanpa mengingati apa yang berlaku pada masa lalu jam. Collins memberitahunya bahawa dia melakukannya dengan baik. 3 bulan kemudian, Jane telah mendapat pekerjaan di sebuah firma berprestij. Dia memberitahu Gina bahawa dia melawat Collins sekali seminggu dan dia melakukan yang lebih baik, dia gembira. Kemudian, dia bermimpi tentang keintiman dengan Collins, yang menyebabkan dia bangun dengan keliru. Jane terserempak dengan Collins di sebuah pusat membeli belah. Dia menyatakan bahawa mereka tidak berjumpa antara satu sama lain dalam beberapa minggu, dan bertanya sama ada dia mengelak dia. Dia mengangkat bahunya sebagai sibuk. Dia mengajaknya keluar untuk minum kopi. Mereka berbual-bual yang menyenangkan, dan Jane memberitahunya apa yang dia lakukan kebelakangan ini. Dia perasan bahawa dia bertemu pelanggannya tetapi tidak banyak menceritakan tentang dirinya. Dia membuka tentang kehidupannya, tentang seorang wanita yang sangat dia cintai, Amy dan tabiat Jane itu serupa dengan dia. Collins menasihati Jane untuk menjemput Brian ke rumahnya untuk bercakap tentang segala-galanya satu langkah besar dalam hidupnya.
Di tempat letak kereta, dia menerima mesej daripada Brian bahawa dia akan berada di tempatnya makan malam. Dia mendapat panggilan daripada nombor yang tidak dikenali. Selepas mengambil ia seperti bukan dirinya. Dia menyelinap keluar dari rumahnya, di mejanya sedang makan, dia mendengar bunyi yang datang bilik mandi. Brian tercekik, dia menyuntiknya dengan perangsangnya dan menghubungi ambulans. Mereka pergi ke hospital dan doktor mengatakan bahawa dia akan baik-baik saja. Gina menghiburkannya, mengatakan itu bukan salahnya. Jane hanya berasa tidak senang kerana dia tidak ingat apa-apa. Dia ada sesi dengan Collins. Dia memberitahunya tentang tidak mengingati apa-apa dan bahawa dia berasa bertanggungjawab untuk Brian dimasukkan ke hospital. Dia berkata ia berasa sama dengan hipnosis yang dia lakukan padanya. Jane mempunyai impian lain tentang dia dan Collins. Dia mengambil segelas air dan melihat resip dari malam tadi. Minyak bijan. Dia mempunyai kilas balik menjawab panggilan yang mengatakan, Jennifer, bawa api. Dia ingat semua masa yang hilang dan dia menambah minyak bijan ke salad. Jane memutuskan untuk melihat Collins dengan lebih dekat untuk mengetahui siapa dia sebenarnya dan apa sebenarnya hipnosis digunakan untuk. Dia mendapat tahu bahawa seorang lagi pesakit, Andrea, telah memfailkan perintah sekatan terhadapnya ahli terapi. Dia memberitahu Gina tentang perkara itu, tetapi dia tidak memikirkannya. Jane menunjukkan lebih banyak bukti kepadanya, seperti pemeriksaan latar belakang yang dia lakukan padanya. Tak ada pada lelaki itu, macam hantu sampai 6 bulan lepas. Andrea telah meninggal dunia akibat serangan jantung 3 hari selepas memfailkan perintah sekatan terhadap Collins. Dia juga menunjukkan resip dengan minyak bijan dan Gina akhirnya mempercayainya. Mereka melawat detektif Wade, memandangkan dia adalah detektif dalam kes Andrea. Mereka menyoalnya tentang dia dan berkata begitu mengalami sesuatu yang serupa. Wade memberitahu mereka bahawa dia tidak mendapat apa-apa dengan kesnya. Apabila dia mendekati Collins, mereka terpaksa membatalkan siasatan pada hari yang sama. Salah seorang pegawai kanan juga telah menggunakan perkhidmatan Collins dan mungkin telah dipukau. Dia menunjukkan kepadanya rakaman pengawasan dari lift, semuanya ada dalam kepalanya dan bermula sejurus selepas panggilan itu. Nasihat terbaik yang Wade boleh berikan kepada mereka ialah mencari ahli terapi baharu, kerana anda tidak boleh membuktikan anda telah dipukau. Di luar, Gina mengaku bahawa dia juga dipukau supaya dia tidak takut dengan labah-labah. Apabila Jane berpisah dengan Gina, dia menghubungi Collins untuk temu janji dan memutuskan untuk melakukannya merakam sesi dengannya. Wanita yang sebelum ini memuji Collins pergi dengan kecewa. Untuk menyembunyikan sebab dia ada di sini, dia meminta lelaki itu membantunya dengan hipnosis untuk melupakan kebimbangannya Brian berada di hospital. Collins bersetuju, tetapi mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena. Sementara itu, detektif Wade resah. Dia memutuskan untuk meneliti semua bukti hipnosis yang mereka ada di presin dan notis persamaan, semua wanita kelihatan sama. Selepas sesinya, Jane mendengar rakaman itu. Collins segera mengetahui bahawa dia sedang dirakam dan juga mengetahui segala-galanya dia dan Gina tahu tentang dia. Apa yang kelihatan aneh ialah dia akhirnya memanggilnya cinta saya. Jane berasa tertekan dan memanggil Gina, yang berada di dalam kereta bersama suaminya, menjangkakan panggilan segera daripada orang lain. Jane menggesanya untuk berpatah balik ke rumah, tetapi isyarat terputus. Gina mendapat panggilan lagi, dia menjawab dan itu ialah Collins. Dia mengucapkan kata-kata ajaib dan dia mula berhalusinasi bahawa ada labah-labah gergasi merayap di atasnya. Dia meminta Scott untuk menghilangkan labah-labah itu, tetapi semuanya ada di dalam kepalanya. Gina terus menjerit untuk menghilangkan labah-labah itu sambil menghampiri lehernya. Dalam proses itu, dia tidak memberi perhatian kepada jalan raya dan mengalami kemalangan. Collins sedang menikmati scotch dengan muzik klasik di pejabatnya apabila Wade datang. Dia memberitahu Collins bahawa Gina dan suaminya meninggal dunia dalam kemalangan kereta. Collins bertindak terkejut. Wade terus memberitahunya tentang corak kematian di kalangan pesakitnya yang dihipnotis, ragu-ragu bahawa ia adalah satu kebetulan. Semasa dia bercakap, dia berjaya mengambil sudunya untuk mendapatkan sampel cap jarinya. Sebelum Wade pergi, Collins secara berseluruh menawarkannya sesi hipnoterapi. Dia kenal Wade tidak dapat membuktikan apa-apa. Kemudian, Wade melawat Jane. Dia memberitahunya tentang rakaman itu dan tentang Collins yang mengikutinya.
Dia memberitahunya untuk berdiam diri sementara dia mengumpulkan lebih banyak maklumat tentang Collins. Semasa Wade pergi, dia menyatakan bahawa dia akan menghubunginya pada waktu pagi. Beberapa saat kemudian pintu diketuk. Dia rasa mungkin Wade terlupa sesuatu, tetapi tidak, itu Collins. Dia cuba menutup pintu, tetapi dia mengelaknya dengan kuat. Semasa dia cuba melarikan diri, dia menjerit kepadanya supaya berhenti dan dia membeku, tidak dapat bergerak. Collins memberitahu dia hanya mahu bercakap dengannya dan ingin tahu apa yang dia lakukan itu dia tidak mempercayainya. Dia juga memberitahunya bahawa Gina dan Brian menghalang impiannya dan kini Wade dia akan dijaga. Dia akan berjumpa dengannya tidak lama lagi dan dia menyuruhnya berehat, yang membuatkan dia boleh bergerak semula. Dia cuba menghubungi Wade tetapi telefonnya mati. Semasa melihat TV dia mendengar bunyi bising, dia mengambil pistolnya untuk menyiasat, memeriksa bilik mandinya, bilik tidur dan juga almari, dia berehat dan kembali menonton TV. Seseorang muncul dari bawah sinkinya dan perlahan-lahan merangkak keluar. Ia adalah salah seorang pesakit Colin. Dia menikam Wade di lengan dan mengelar perutnya, melompat ke atasnya dan juga menggigitnya. Wade berjaya membuangnya dan menghabiskannya dengan sebuah kotak. Itulah sebabnya anda menghidupkan telefon anda selepas anda mengecasnya. Jen melawat Wade di hospital dan memintanya mencari pakar hipnosis di stesen yang boleh membuatkan dia mengingat kembali sesinya dengan Collins. Kemudian, Jen mengadakan sesi dengan Stella, juga ahli hipnoterapi. Katakan saja Jen mempunyai beberapa masalah kepercayaan dengan profesion. Dia bagaimanapun bersetuju dengan hipnosis jika Stella boleh mendapatkan sebarang maklumat tentang sesinya dengan Collins. Biarkan dunia di sekeliling anda perlahan. Stella bertanya kepadanya apa yang dia ingat. Apabila dia tiba-tiba tercungap-cungap, Stella cuba membawanya kembali. Jen teringat sebuah rumah dan di dalam Collins memberinya gelang yang bertulis 6 Mac, kemudian Stella membawanya kembali. Dia menerangkan kepada Jane bahawa Collins telah meletakkan falsafah pada apa yang mereka lakukan supaya tiada siapa boleh masuk ke dalam ingatannya. Dia mencadangkan meletakkan pencetus balas dalam dirinya yang mungkin membantunya menentang kawalan Collins atas dia. Hari ini 6 Mac, Jane mencari alamat yang dilihatnya dalam ingatannya dan menemui beberapa dokumen mengenainya di mana pesakit ditanam dengan kenangan palsu, mengawal minda dengan berkesan. Jane memberitahu Wade tentang penemuannya dan menuju ke rumah Sullivan. Di sana dia membunyikan loceng pintu dan mengetuk, tetapi rumah itu kelihatan sunyi, dan sudah tentu pintu terbuka. Dia melihat gambar Collins dan isterinya yang sepatutnya Amy, dia kelihatan sama. Collins muncul di belakangnya. Ejen Chia Sullivan ialah bapa Collins, jadi dia mengajarnya helah perdagangan. Dengan beberapa perkataan ajaib, dia menidurkan Jane. Rakan Wade menghubunginya dan memberitahunya tentang cap jari pada sudu. Mereka tergolong kepada Julian Sullivan, tetapi dia kini memanggil dirinya Collins, yang merupakan petunjuk untuk Wade datang untuk menyelamatkan Jane. Jane bangun di pejabat Collins. Wade menghubunginya dan menghantar beberapa unit ke arahnya. Collins menyuruhnya duduk, dan dia duduk. Sementara itu, polis menyerbu bangunan itu. Collins menerangkan kepadanya mengapa ini berlaku kepadanya. Dia adalah salinan tepat isterinya, dia juga berbau seperti dia. Baru sahaja polis hendak merobohkan pintu, Collins bersandar dan memberitahunya dia boleh bangun sekarang, dia tiada di pejabatnya. Dia berada di kediaman Sullivans. Polis mendapati pejabat itu kosong dan Wade memahami semuanya dan memandu ke Sullivan rumah. Jane melihat sekeliling tidak dapat bergerak, dia mengenali bilik dan muzik yang dimainkan, dia faham bahawa impiannya bukan mimpi, ia adalah kenangan Collins bersama isterinya. Dia cuba menanamkan ingatan Amy ke dalam Jane dan akhirnya menggantikannya. Kuasa hipnosis. Colin memberitahunya bahawa dia dan Jane berkongsi luka yang sama, kehilangan isterinya dan dia keguguran, kerana dia terus bersolek. Dia memakaikan dia gelang yang sama yang dia berikan kepada isterinya untuk ulang tahun mereka. Wade telah menuju ke rumah. Baru sahaja Collins hendak menciumnya, dia terdengar pintu ditutup. Wade tidak dapat menahannya pintu. Collins memaksa Jane untuk memegang pagar. Jane memohon Wade untuk membantunya, tetapi pintunya terkunci, jadi permainan kucing dan tikus bermula, walaupun Wade berada pada kelemahan yang jelas kerana kecederaannya. Collins memadamkan lampu. Wade memasuki bilik dengan cahaya berkelip-kelip dari projektor.
Dia melihat garis besar Collins di sekelilingnya dan cuba menembaknya, tetapi gagal. Jane cuba sedaya upaya untuk melepaskan pagar, dan berjaya. Collins menyerang Wade dari belakang dengan linggis, menjatuhkannya dan membelasahnya. Apabila Jane muncul dalam gambar sebagai penyelamat, Collins menyuruhnya tidur. Jane jatuh ke tanah, tetapi masih hampir tidak sedarkan diri. Dia merangkak untuk mendapatkan pistol membidik, dan berjaya melepaskan satu pukulan. Tidak lama kemudian, Wade membangunkannya dan berkata Collins sudah tiada dan dia seorang yang bagus. Wade menyelubunginya dengan selimut dan memeluknya. Dia akan baik-baik saja. Saya berjanji, sayang saya. Kilas balik kepada Stella, meletakkan pencetus balas pada frasa cintaku. Jika Collins pernah menggunakannya, dia akan mengabaikan setiap pencetus yang dia masukkan ke dalam kepala dan kehendaknya melihat dunia di sekelilingnya untuk apa yang sebenarnya. Jane sedar bukan Wade yang memeluknya, tetapi Collins. Dia mengambil pinggan dan menghempaskannya ke kepala Collins. Dia kemudian mendapati Wade dipukul dan berdarah. Dia memberitahunya tentang pistol di buku lalinya, dan dia akhirnya berjaya menghabisi Collins. Ternyata Jane bukanlah pukulan yang bagus, dia hanya meragut Wade. Sebulan kemudian, Jane berada di J barunya. Dia melawat Brian setiap hari di hospital. Dia meminta maaf kepadanya atas apa yang berlaku kepada mereka, dan juga bahawa ujiannya adalah positif dan dia harus bangun segera. Wade mendapat kenaikan pangkat dan Jane mengucapkan terima kasih atas segala-galanya dan mengucapkan tahniah kepadanya. Wade menghadiahkannya tanda penghargaannya. Apabila dia membukanya di luar, ia adalah CD tidur lebih baik, hipnosis diri. Dia mengejek ironi itu. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.